إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah, dan marilah kita semua berusaha untuk mati di dalam keadaan menyerah diri kepadanya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar agamanya, Dia menghantar peraturan-peraturan di dalam kehidupan manusia. Dengan peraturan itu manusia boleh beribadah kepada Tuhan. Bukan saja boleh beribadah, manusia juga mengetahui bagaimana mengatur urus kehidupan mereka. Seperti mana salat, ia mempunyai waktunya, dia mempunyai tempohnya. Demikian juga puasa, haji, zakat dan seumpamanya. Oleh kerana orang-orang Arab bukanlah kaum yang terdedah kepada tamadun yang besar, mereka tidak mempunyai tahun-tahun kiraan seperti bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Parsi, bangsa Rom, seperti bangsa Mesopotamia, seperti di Egypt, seperti juga jika kita lihat pada kerajaan Siam ataupun Thai yang mempunyai tahun mereka sendiri. Orang-orang Arab dahulu apabila ingin mengingati tahun, mereka mengingati peristiwa apakah yang berlaku pada tahun berkenaan. Umpamanya pada tahun kelahiran Nabi dikenali sebagai Amul Fil, tahun gajah. Apabila umat Islam menjadi kerajaan dan orang Arab membentuk kerajaan, surat menyurat dihantar daripada kerajaan kepada kerajaan, hubungan, urusan, pejabat diuruskan. Mereka memerlukan tahun, bukan sekadar bulan. Walaupun bulan sudah ada di sisi orang Arab, tetapi mereka perlu tahu jika ini bulan Safar, tahun bilakah ia berlaku. Ini menyebabkan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, cadangan telah dikemukakan supaya satu tahun, kiraan tahun bagi umat Islam diwujudkan. Banyak cadangan yang telah datang kepada Umar bin Khattab. Ada yang mencadangkan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mencadangkan tahun baginda ditabalkan menjadi rasul. Namun akhirnya Umar bin Khattab bersetuju untuk memilih tahun hijrah, tahun baginda berhijrah, kerana hijrah mempunyai impak yang paling besar di dalam perjalanan pembentukan pengurusan umat Islam. Kemudian mereka berbincang pula, bulan manakah nak dijadikan bulan yang pertama. Ada yang mencadangkan bulan Ramadan, ada yang mencadangkan bulan lain. Maka akhirnya Sayyidina Umar bersetuju untuk memilih bulan Muharram. Kerana bulan Muharram, bulan di mana umat Islam selepas menunaikan haji pada bulan Zulhijjah, maka bulan Muharram diambil sebagai bulan pertama. Walaupun dari segi sejarahnya Nabi keluar dari rumahnya pada hujung Safar,
dan memulakan hijrah sebenarnya pada 1 Rabiul Awal dan kemudian sampai ke Quba pada 8 Rabiul Awal dan masuk ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Bulan Muharram ialah bulan pilihan Sayyidina Umar di dalam pengurusan urus takbir, sementara hijrah berlaku ialah pada bulan Rabiul Awal. Apapun, hijrah mempunyai impak yang besar di dalam perjalanan kehidupan orang Islam. Hijrah merupakan pelambangan kepada keyakinan terhadap masa depan. Riwayat-riwayat lain, riwayat-riwayat antaranya menceritakan berbagai peristiwa kejadian semasa hijrah. Antaranya peristiwa Suraqah bin Malik yang dikenali oleh kita semua. Apabila beliau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menangkapnya, Nabi dan Abu Bakar, bagi mendapatkan upah yang ditawarkan oleh kaum Quraisy. Setiap kali Suraqah mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaki kuda Suraqah tenggelam di dalam pasir. Kemudian dia keluar, kemudian dia tenggelam semula, menyebabkan dia bimbang dan takut. Kemudian dia memohon perlindungan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia menjangka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mencapai satu kedudukan dan kekuatannya. Di dalam sebahagian riwayat dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepadanya, "Ka'anni bika ya Suraqah qad labista suwari Kisra." Wahai Suraqah, seakan aku melihat engkau memakai 2 gelang Maharaja Parsi, Kisra. Suraqah kehairanan, bagaimanakah Muhammad yang keluar daripada kampung halamannya berhijrah menjanjikan gelang Maharaja yang sangat berkuasa pada zaman tersebut, yang empayarnya sangat besar, yang gubernurnya memenuhi tempat, yang kerajaannya ratusan ribu tentera dan kekuatannya. Suraqah pulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan kemudian sampai ke Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kata Abdullah bin Salam, Yahudi yang menganut Islam, yang merupakan tokoh besar Yahudi di Mekah, kali pertama dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafalan nasu." Apabila Nabi sampai ke Madinah, orang berpusu-pusu. Fakuntu fi man jalaf, aku di kalangan orang yang, fakuntu fi man jafal, aku di kalangan orang-orang yang berpusu-pusu menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia nak tengok, bukan dia nak beriman, kerana dia ada maklumat, kerana dia Yahudi, pembesar Yahudi. Falamma tabayyantu wajhu, apabila aku lihat, falamma tabayyantu wajhu, apabila aku lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma tabayyantu wajhu, apabila aku lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab, maka aku tahu wajahnya bukan wajah seorang pendusta. Dan perkara pertama katanya, awwalu syai' sami'tuhu yaqul, benda pertama yang Nabi sebut apabila sampai Madinah, ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam, yakni berikan ucapan salam. Wasilul arham, hubungkan silaturrahim. Wasallu wan nasu niyam, salat sedangkan manusia itu sedang tidur. Ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah orang makan. Wasilul arham, hubungkan silaturrahim. Wasallu wan nasu niyam, salat dalam keadaan orang tidur. Inilah kempen pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi agama yang penuh rahmah. Agama tidak tersebar dengan maki hamun orang. Agama tidak tersebar dengan mencerca orang.
Agama tidak tersebar dengan mengeluarkan perkataan kesat kepada orang lain. Agama tersebar dengan menyebarkan salam, dengan memberi orang makan, dengan menghubungkan silaturahim, dengan salat dalam keadaan orang tidur. Sehinggalah Nabi SAW menguasai Madinah, membentuk kerajaan. Pada hari Madinah dikepung oleh orang-orang Quraisy, golongan munafiqun menyatakan Muhammad bercakap tentang kerajaan Kisra, sedangkan Madinah negaranya sendiri, negerinya sendiri telah terkepung. Wafatnya Rasulullah SAW selepas pembukaan kota Mekah, kemudian baginda kemudiannya wafat. Rom dan Parsi masih lagi tidak tumbang. 2 tahun lebih Abu Bakar memerintah, Rom dan Parsi tidak tumbang. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab, tidaklah siapa dapat bayangkan Madinah yang lebih jauh, lebih kecil daripada kawasan Kangar ataupun kawasan lebih kecil daripada Perlis ini, telah dapat menumbangkan kerajaan Parsi dan juga kerajaan Rom. Kuasa-kuasa ini jatuh di bawah telapak kaki umat Islam, dan di antara yang dirampas ialah gelang Maharaja Parsi. Di dalam riwayat, walaupun ada perbincangan di kalangan ahli siar disebabkan ia merupakan marasil Hasan al-Basri, di dalam riwayat kedua gelang itu apabila sampai ke tangan Umar bin Khattab, Umar memanggil Suraqah bin Malik yang dahulu pernah mengejar Nabi, dan dia telah pun Islam ketika itu. Suraqah sudah 80 tahun usianya. Umar menyuruh Suraqah memakai 2 gelang tersebut dan meletakkan mahkota Maharaja Parsi di atas kepala Suraqah yang lebat rambutnya itu. Suraqah, orang Arab, orang-orang Islam yang melihat bertakbir. Inilah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hayat baginda. Hijrah merupakan semangat untuk melihat sesuatu yang berada di hadapan. Bukan Nabi tidak pernah tewas ketika berada di Madinah. Peristiwa peperangan Uhud, baginda sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana bapa saudara yang dicinta terbunuh. Tentera Islam ramai yang mati, gigi baginda patah, kepala baginda tertikam besi, ramai sahabat yang tumbang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Allah menyatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa rendah diri, jangan kamu berduka cita. Kamu itu tinggi jika sekiranya kamu itu beriman. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jika kamu merasa sakit, luka, mereka juga merasainya. Demikian itu hari-hari yang kami jadikan silih berganti di kalangan manusia. Hari-hari silih berganti. Yang menentukannya ialah pengakhiran kita bagaimana. Pada hari orang Islam tewas dalam peperangan Uhud, Nabi naik ke atas bukit, Abu Sufyan berada di bawah bukit, menyebut, "Ya Muhammad, al-harbu sijal, yaumun bi yaumin badr." Wahai Muhammad, peperangan itu silih berganti. Hari ini bayaran kepada hari peperangan Badar. Wal ayyamu dual, dan hari itu berputar. Sayyidina Umar bangun menjawab, "La sawa, qatlana fil jannah wa qatlukum fin nar." Tidak sama, kerana yang mati di kalangan kamu tempatnya neraka, sedangkan mati di kalangan kami tempatnya syurga. Yang menentukan perjalanan pusingan hari dan waktu
yang kita lalui, di manakah penyudahan kita semua. Demikianlah setiap tahun kita menyambut tarikh yang baru, dan bagaimana kita menentukan tarikh yang baru itu memberi manfaat kepada penyudahan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah yang semua kita hafal, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya setiap insan di dalam kerugian. Siapapun insan itu, besar mana pun dia, apapun gelarannya, dia di dalam kerugian. Melainkan orang-orang yang beriman. Tidak cukup. Melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Belum lagi cukup. Dan menyuruh kepada berpesan kepada kebenaran, belum lagi cukup. Dan berpesan kepada kesabaran. Hanya orang yang mempunyai 4 ciri ini terlepas daripada kerugian yang disebut oleh Tuhan bagi setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan sambutan kita pada tarikh yang baru. Bererti kita berusaha menjadikan penyudahan kita ialah penyudahan yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua bertakwa kepada Allah. Sekadar mengingati perkara yang kita semua tahu, bahawasanya beberapa hari lagi kita akan melalui hari-hari yang mempunyai fadilat yang disebut oleh Nabi SAW untuk kita berpuasa. Satunya ialah hari Ashura. Ashura maksudnya ashar, iaitu yang ke-10. Ia bukan nama bagi bubur ataupun nama bagi mana-mana jenis makanan yang disalah fahami oleh sebahagian orang. Ashura 10, yakni dalam konteks ini ia adalah 10 Muharram. Biasanya ada amalan-amalan yang tak diajar oleh agama. Jika kita lihat pada negeri-negeri seperti kaum Syiah yang memukul dan mencederakan diri mereka bagi mengingati peristiwa Husain bin Ali yang dibunuh di Karbala. Ini bukan termasuk dalam ajaran agama. Yang diajar kepada kita untuk kita lakukan antaranya ialah apa yang Nabi SAW ajar, untuk kita berpuasa. Dan baginda menyatakan yukaffirus sanatal madiyah, puasa pada 10 itu memadamkan dosa-dosa pada tahun yang lepas. Maka marilah sama-sama insya-Allah kita berpuasa pada 10 Muharram, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cumanya Nabi SAW ada menyebut tentang hasrat baginda untuk berpuasa pada hari yang ke-9 juga. Baginda menyebut, fa idza kana 'amul muqbil insyaallah sumnal yaum at-tasi', dalam berbagai riwayat. Salah satunya demikian. Apabila sampai tahun depan, insya-Allah kita puasa pada hari 9 juga. Kerana Nabi SAW nak menjaga jati diri supaya kerana sedikit ada tasyabuh dengan orang-orang Yahudi berhubung dengan 10, lalu baginda menyebut tentang 9 juga. Apapun hari-hari ini disunatkan kita berpuasa. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua akan berpuasa pada hari-hari tersebut bagi mendapatkan kelebihan yang dijanjikan oleh Nabi SAW.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibun qaribud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunkanlah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya senantiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau baikilah pergaulan antara kami, Engkau jadikanlah kami umat Islam yang menjadi teladan yang baik antara sekalian manusia dan mempunyai mentaliti tinggi yang menjadi contoh misali untuk segalanya. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu sehingga tersebarnya cinta dan kasih. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.